Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton e-seminar pelaburan 360 hari bertajuk Membina Tabung Pendidikan. Dalam modul ini, saya akan membawa anda mengenali kaedah bagaimana membina tabung pendidikan yang akan membantu membiayai pengajian anda di peringkat yang lebih tinggi. Ini adalah sangat penting untuk masa depan anda selepas mengambil peperiksaan SPM dan akan membantu arah tuju anda selepas itu. Sebenarnya, anda sendiri sudah boleh membuat persediaan tabungan pendidikan bermula daripada sekarang. Bagaimana caranya? Saya akan terangkan selepas ini. Ramai yang memandang ringan keperluan membina tabung pendidikan kerana beranggapan kita ni boleh bergantung pada beasiswa atau mendapatkan pinjaman PTPTN. Sebab itu, anda dan ibu bapa perlulah bersedia dengan tabung pendidikan supaya anda tidak perlu membuat pinjaman pendidikan yang terlalu besar sekiranya tidak memperoleh beasiswa kelak. Ia juga boleh digunakan untuk membiayai keperluan kewangan anda sepanjang tempoh pengajian bagi mengurangkan beban kewangan ibu bapa anda. Jadi, bagaimana membina tabung pendidikan? Untuk membina tabung pendidikan, perkara pertama yang perlu anda tahu ialah hala tuju anda selepas mengambil peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Tapi sebelum itu, anda perlu fikir terlebih dahulu apakah minat anda. Sama ada anda mahu menyambung pengajian ke luar negara, ingin memilih IPTA ataupun IPTS tempatan, memilih kolej politeknik atau vocational ataupun mengambil sijil kemahiran atau terus bekerja sahaja. Keputusan SPM akan menentukan hala tuju anda. Tapi, bagaimana jika anda tidak menerima beasiswa tetapi mendapat tawaran ke IPTA yang mengenakan yuran pengajian yang agak tinggi? Yang pastinya, semua ibu bapa mempunyai impian untuk melihat anak mereka melanjutkan pengajian di universiti terbaik dan mengambil kursus yang diidamkan. Persoalannya, adakah mereka mempunyai sumber kewangan sendiri untuk membiayai impian mereka terhadap anda? Jika mereka ingin anda menjadi seorang doktor, adakah mereka mampu untuk membiayainya sendiri? Namun, persoalan terbesarnya ialah mampukah impian itu direalisasikan tanpa tabungan pendidikan yang cukup? Kita semua tahu pendidikan merupakan hadiah paling berharga yang boleh diberikan ibu bapa kepada anak-anak mereka. Tetapi, pendidikan juga mungkin hadiah yang paling mahal yang perlu diberikan oleh ibu bapa kepada anak mereka. Nak tahu kenapa saya cakap begitu? Mari kita lihat kos pendidikan. Pendidikan selepas sekolah menengah bukanlah murah dan yang pastinya ianya tidak percuma kecuali untuk mereka yang memperoleh keputusan cemerlang. Pun begitu hari ini, keputusan cemerlang bukanlah pasport yang akan menentukan anda akan memperoleh beasiswa. Anda perlu bersaing dengan beribu-ribu pelajar lain yang turut memperoleh keputusan cemerlang. Jadi, langkah paling baik ialah memulakan tabungan pendidikan sendiri. Tahukah anda, kos pendidikan semakin mahal dan kian meningkat dari tahun ke tahun. Perkara ini berlaku atas dua sebab, iaitu inflasi yang meningkat dari tahun ke tahun dan usaha pihak institusi pengajian tinggi untuk menambah baik perkhidmatan yang ditawarkan dari semasa ke semasa. Jom kita lihat perbandingan kos pendidikan untuk beberapa jurusan dalam negara seperti yang dipaparkan. Sebagai contoh, kos untuk jurusan perakaunan di institusi pengajian tinggi swasta kini ialah sekitar RM50,000. Ia dijangka meningkat kepada RM100,000 dalam tempoh 10 tahun akan datang. Apa yang saya sebutkan tadi hanyalah kos pengajian. Tetapi tahukah anda bahawa kos untuk melanjutkan pengajian bukan hanya sekadar yuran pengajian. Ianya juga melibatkan kos-kos lain yang perlu ditanggung sepanjang pengajian anda. Untuk memudahkan anda, saya bahagi kos ini kepada dua bahagian, iaitu kos langsung dan kos tak langsung. Kos langsung adalah seperti yuran pengajian,
pendaftaran tempat tinggal seperti asrama, rumah sewa, makan dan minum. Manakala kos tidak langsung adalah seperti buku teks dan rujukan, alat tulis, keperluan peribadi, hiburan dan pengangkutan. Untuk membiayai kos pengajian ini, anda boleh berusaha untuk mendapatkan beasiswa. Namun, beasiswa adalah terhad dan biasanya ditawarkan hanya untuk pelajar dengan keputusan cemerlang. Selain itu, anda boleh meminjam antaranya menerusi PT-PTN. Seperti mana pinjaman lain, anda perlu membayar kos pinjaman dan mula membayar balik secara ansuran selepas tamat pengajian. Ibu bapa boleh juga menyediakan tabung pendidikan untuk anak-anak masing-masing dan tabung ini akan membantu mengurangkan beban anak-anak ketika mereka belajar. Keseluruhannya adalah sukar untuk mendapatkan beasiswa. Manakala pinjaman memerlukan anda membayar semula serta mengenakan caj faedah. Jadi pilihan yang ada untuk mengurangkan beban kewangan apabila anda meneruskan pengajian di peringkat yang lebih tinggi dengan membina tabung pendidikan. Macam mana sekarang ni? Anda dah faham mengapa saya mengatakan anda perlu menyimpan untuk pendidikan anda? Ingat, pendidikan adalah sangat penting untuk masa depan anda dan pada masa hadapan, kos pendidikan akan terus meningkat dan di situlah gunanya tabung pendidikan yang anda simpan yang bermula daripada sekarang. Jadi, untuk segmen seterusnya, saya akan tunjukkan perancangan membina tabung pendidikan yang boleh anda ikuti.